Ya. Peraturan mana yang Mat? Peraturan Mesyuarat 36/12. Iaitu mana-mana ahli yang mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan Dewan. Dewan berapa cekat tak datang lagi. Ya, untuk Dewan ini ahli yang berhormat Kudat Timbalan Menteri Pertahanan minggu lalu dia telah mengatakan tiada tindakan diambil oleh Tentera Udara TUDM apabila pesawat MH370 patah balik daripada menuju kepada Beijing. Dia patah balik melintas Peninsular Malaysia ke Strait Melaka. Dia kata TUDM tidak ambil tindakan oleh sebab TUDM menyangka pesawat itu patah balik adalah diarah oleh Flight Control Tower pada 26 Mac. Yang berhormat Kudat dia berkata begitu, tapi hari yang the next day di luar Dewan ini dia isu satu press statement. Dia sendiri yang putar balik, dia make U-turn. Dia kata ini bukan sangkaan daripada TUDM, tapi ini adalah andaian dia sendiri. Ahli-ahli yang berhormat, pada masa yang hormat Kudat dia berkata begitu, saya ada di Dewan, saya ada nampak barisan pegawai kanan di belakang dia berpuluh-puluh bagi dia slip kertas, bagi tahu dia bagaimana menjawab. Ya, saya ada di sini. Jadi saya dah tahu yang mana betul. Sama ada yang berhormat Kudat betul, di belakang dia pegawai kanan daripada TUDM yang betul, atau yang press statement yang dia isu di luar Dewan yang betul. Ini memang menggelirukan. Ia amat serius. Ya. Jadi saya nak Dewan ini merujuk yang berhormat Kudat kepada Select Committee untuk buat satu keputusan. Sebab kita tidak mahu ada menteri, ada timbalan menteri pada masa yang kelak di Dewan cakap begitu, cakap warna hitam, di luar Dewan dia cakap warna putih. Mana yang betul? Jadi saya nak peringatkan apa yang berhormat Kudat yang kata pesawat buat U-turn sebab arahan daripada Flight Tower masih ada di rekod di Hansat. Sampai hari ini masih ada di Hansat. Jadi mana yang betul? Hansat yang betul ke atau press statement yang betul? Saya nak yang berhormat Kudat ini mesti diambil serius, merujuk dia kepada Select Committee. Jawatan kuasa keistimewaan. Saya sebenarnya nak bawa isu yang sama. Yang Mat, kalau isu sama dia sudah bangkit yang Mat. Dia tak perlu sokongan dan saya belum habis. Yang betul saya belum habis. Saya ada 5 minit lagi. Seorang lah. I address. Saya ada 5 minit. Saya bagi laluan Batu. His first. Okay, you can Batu, answer silakan, first. Batu. Yang Mat, sebenarnya saya sendiri pun membaca ulasan yang dibuat oleh Yang Menteri, pembetulan yang dibuat, dan dalam statement itu ada dikatakan bahwa andaian itu salah. Dia mengaku sendiri bahwa andaian yang dibuat dalam Dewan itu salah. Yang Muhammad. Jadi macam mana handset boleh tukar di luar Dewan? Saya tak habis kalau lagi. begitu nanti saya keluar, saya cakap yang lain boleh? Saya tak habis lagi. Ya, okay. Dan saya sendiri tidak membaca handset yang dibuat oleh Yang Muhammad Menteri. Jadi seperti lazimnya kita akan kaji handset dan kita akan minta penjelasan daripada kedua Yang Muhammad Menteri. Boleh bagi satu date lah ya? Hari ini ke besok ke? Ya, ini penting ini Dewan betul, saya. Jadi betul boleh saya dah buat keputusan dah. Kita akan minta, kita akan kaji handset seperti yang berlaku sebelum ni. Statement nanti dan kita akan buat keputusan dengan meminta agar Yang Muhammad Kudat itu membuat penjelasan dalam Dewan. Yang betul, boleh dapat penjelasan sedikit. Yang sebab dalam on the same standing order. Dah buat keputusan apa lagi? Dah cukup lah. Saya nak dapat penjelasan. Dah buat apa lagi sebab statement dia dikeluar di Dewan mengaku bahawa dia sendiri mengaku bahawa dia telah memberi satu satu kenyataan yang tidak benar. Saya dah minta nanti. Ini buat keputusan pun. Sebelum kita baca handset pun, Timbalan Menteri telah mengaku dia saya minta dia buat penjelasan dalam Dewan ya. Okey. Itu yang saya tahu. Dia cakap dah tadi, Umat tak dengar ya. Tadi tidak. Ya di mana? Yang Umat Setiausaha Dewan. Di mana ada tadi? Ya, sila Yang Muhammad Menteri.
Tuan Yang Dipertua, saya mohon mencadangkan bahawa rang undang-undang bernama suatu akta bagi menggunakan sejumlah wang daripada kumpulan wang disatukan untuk perbelanjaan bagi perkhidmatan untuk sebahagian daripada tahun 2013 dan bagi memperuntukkan jumlah wang itu untuk maksud-maksud yang tertentu bagi bahagian tahun itu dibaca kali yang kedua sekarang. Tuan Yang Pertua, peruntukan tambahan perbelanjaan mengurus kedua tahun 2013 ini dibentangkan menurut perkara 100 dan 101 Perlembagaan Persekutuan, iaitu bagi memperolehi kelulusan terhadap perbelanjaan yang tidak diperuntukkan atau terkurang diperuntukkan dalam bajet 2013 yang telah diluluskan terdahulu oleh Dewan Yang Mulia ini. Anggaran perbelanjaan mengurus tambahan kedua 2013 yang dibentangkan adalah berjumlah 2,703.6 juta ringgit, iaitu sebanyak 311.5 juta ringgit adalah tambahan perbelanjaan tanggungan dan sebanyak 2,392.1 juta ringgit adalah untuk membiayai perbelanjaan bekalan. Anggaran tambahan perbelanjaan bekalan yang dipohon untuk diluluskan di bawah fasal 2 rang undang-undang yang dibentangkan adalah sebanyak 2,392.1 juta ringgit yang boleh diringkaskan seperti berikut. Sebanyak 2,099.9 juta ringgit adalah untuk pindahan lebihan daripada akaun hasil disatukan 2013 ke kumpulan wang pembangunan. Pindahan ini di-charge sebahagian daripada perbelanjaan di bawah maksud B12 peruntukan kepada kumpulan wang terkanun. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, pindahan ini adalah selaras dengan peruntukan di bawah subsection 10 dalam kurungan 1 Akta Prosedur Keuangan 1957 dan bukan satu perbelanjaan baharu, tetapi merupakan sebahagian daripada keperluan keuangan untuk menampung perbelanjaan pembangunan bagi tahun 2013 yang berjumlah 42,209.8 juta ringgit. Bakinya adalah dibiayai melalui pinjaman dan sebanyak 292.2 juta ringgit adalah bagi merekup semula jumlah yang telah didahulukan daripada kumpulan wang luar jangka untuk menampung perbelanjaan-perbelanjaan luar jangka tahun 2013 seperti yang terkandung dalam penyata yang dibentangkan sebagai Kertas Perintah 1 tahun 2014. Tuan Yang Pertua, kementerian-kementerian yang terlibat di dalam anggaran perbelanjaan tambahan ini adalah seperti berikut. Jabatan Perkhidmatan Awam sebanyak 55.6 juta ringgit, Jabatan Perdana Menteri sebanyak 53.4 juta ringgit, Kementerian Kerja Raya sebanyak 50 juta ringgit, Kementerian Komunikasi dan Multimedia sebanyak 46.9 juta ringgit, Kementerian Luar Negeri sebanyak 28.1 juta ringgit, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani sebanyak 20 juta ringgit, Kementerian Dalam Negeri sebanyak 16 juta ringgit, Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air sebanyak 13.8 juta ringgit, Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar sebanyak 8.4 juta ringgit, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi sebanyak 20 ringgit dan Kementerian Kesejahteraan, Bandar, Perumahan dan Kajian Tempatan sebanyak 10 ringgit. Tuan Yang Pertua, butiran dan penjelasan lanjut mengenai peruntukan tambahan bagi anggaran perbelanjaan mengurus tambahan kedua 2013 adalah seperti dalam penyata anggaran tambahan yang dibentangkan sebagai Kertas Perintah 1 tahun 2014 dan memorandum perbendaraan yang dibentangkan sebagai Kertas Perintah 1A tahun 2014. Tuan Yang Pertua, sekarang izinkan saya mengemukakan anggaran perbelanjaan pembangunan tambahan pertama 2013. Anggaran perbelanjaan pembangunan tambahan pertama 2013 yang dipohon adalah merupakan pendahuluan yang telah dikeluarkan daripada simpanan luar jangka, iaitu sebanyak 649.4 juta ringgit. Anggaran tambahan diperlukan bagi membiayai projek-projek pembangunan bagi maksud-maksud berikut: sebanyak 476.6 juta ringgit maksud P27 Kementerian Kerja Raya, sebanyak 72.7 juta ringgit untuk maksud P22 Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, sebanyak 60.8 juta ringgit untuk maksud P10 Perbendaharaan, sebanyak 22 juta ringgit
untuk maksud P23 Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar sebanyak 12 juta ringgit dipohon di bawah maksud P43 Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan dan sebanyak 5.3 juta ringgit untuk maksud P25 Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan. Selain dari itu, anggaran tambahan ini juga mengandungi permohonan peruntukan tanda iaitu token sebanyak RM390 bagi 12 kementerian. Peruntukan tanda atau token ini adalah bagi mewujudkan butiran baru untuk membolehkan pindah peruntukan dilakukan antara butiran. Penerangan dan penjelasan lanjut mengenai anggaran perbelanjaan pembangunan tambahan pertama tahun 2013 adalah seperti yang dinyatakan dalam penyata anggaran perbelanjaan pembangunan tambahan pertama yang dibentangkan sebagai Kertas Perintah 2 tahun 2014 dan dalam memorandum perbendaharaan yang dibentangkan sebagai Kertas Perintah 2A tahun 2014. Tuan Yang Pertua, perlu saya maklumkan di sini bahawa anggaran perbelanjaan tambahan yang dipohon ini yang berjumlah RM2,392.1 juta ringgit untuk perbelanjaan mengurus dan RM649.4 juta ringgit untuk perbelanjaan pembangunan adalah sebahagian daripada jumlah perbelanjaan sebenar untuk tahun 2013 dan ianya tidak menjejaskan defisit fiskal yang telah ditetapkan pada paras 4.0%. Tuan Yang Pertua, saya akan mengemukakan usul mengenai anggaran perbelanjaan pembangunan tambahan pertama tahun 2013 selepas ucapan ini. Saya mohon mencadangkan. Ada siapa yang menyokong? Saya mohon menyokong.